Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 31 Ogos 2021. Saya Syazli Sufi Cik Unik bersama anda dalam Buletin Pahang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan bercemaduli hadir ke sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Pahang 2021. Baginda yang tiba pada 8.30 pagi kemudiannya berkenan memeriksa kawalan kehormat utama Tentera Udara Diraja Malaysia yang terdiri daripada 107 anggota yang diketuai oleh Major Orbino Anak Divan dan dibantu oleh Kapten Shah Amar Redha Sidi. Sambutan yang diadakan secara tertutup di dataran Majlis Bandaraya Kuantan ini turut dihadiri oleh Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut hadir Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wano Rosdiwan Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang yang juga penyelaras sambutan Yang Hormat Datuk Zakaria Ibrahim serta barisan Esko Kerajaan Pahang. Dua buah helikopter daripada unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut membuat lintas hormat dengan membawa jalur gemilang dan bendera Pahang semasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah melakukan hormat diraja. Pesawat jenis MI-17 ini diterbangkan oleh Kapten Pesawat Penguasa Kanan Bomba 1 Sofian Ahmad dengan dibantu oleh pembantu juruterbang penolong penguasa bomba Amir Fitri Salim, manakala pesawat Agusta A109E diterbangkan oleh Kapten Pesawat Penguasa Kanan Bomba 1 Roslan Aziz dan dibantu oleh pembantu juruterbang penolong penguasa bomba Fazli Izham Jamil. Seterusnya acara dimulakan dengan upacara menaikkan bendera jalur gemilang dan nyanyian lagu negaraku oleh 14 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia dari Markas Wilayah Laut 1 Tanjung Gelang yang diketuai oleh Pegawai Warren 2 Asmawi Muhammad Soleh. Sambutan kemudian diteruskan dengan lafaz Ikra, Rukun Negara dan Laungan Merdeka sebanyak 7 kali diketuai oleh Major Muhammad Husni Sabri dari Batalion ke-12 Askar Melayu Diraja Mechanized. Ia kemudian diserikan dengan persembahan choir oleh Kumpulan Choir Perkhidmatan Awam Negeri Pahang, video maya oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pahang serta nyanyian oleh saudara Roslan Madun dan Zeti Mentor. Kemuncak bagi sambutan Hari Kemerdekaan ke-64 ini ialah lintas hormat 5 buah pesawat Sukhoi Su-30 NKM yang diterbangkan khas oleh nombor 12 skuadron yang berpangkalan di Pangkalan Udara Gong Kedak, Terengganu. Sambutan ini telah mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat dengan menjemput tetamu melibatkan jabatan tertentu sahaja dan jemputan, dan pihak media juga perlu mengambil ujian COVID-19 terlebih dahulu. Seluruh rakyat Pahang diseru agar membentuk kesatuan hati dan kesatuan tekad bersama-sama dengan Kerajaan Pahang untuk menghentikan penularan virus COVID-19. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail dalam satu video ucapan sempena Hari Kebangsaan ke-64 berkata, hanya dengan kesatuan hati dan tekad sahaja semua pihak mampu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-64 pada 31 Ogos ini. Dalam kita menghargai arti kemerdekaan kali ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia, khasnya di Pahang, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita capai hari ini
di mana kita dapat hidup dalam suasana harmoni, aman dan makmur berkat pengorbanan dan perjuangan tokoh-tokoh dan pemimpin yang terdahulu. Tokoh dan pejuang terdahulu seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan ramai lagi terpaksa mempertaruhkan darah dan nyawa demi mempertahankan tanah air tercinta demi daripada belenggu penjajah. Cuma cabaran yang kita hadapi pada kali ini ialah agak berbeza kerana ketika ini kita terpaksa berhadapan dengan musuh yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar kita, iaitu virus COVID-19. Dalam hal ini, saya menyeru dan merayu seluruh rakyat Pahang agar membentuk kesatuan hati dan kesatuan tekad bersama-sama dengan kerajaan negeri Pahang untuk menghentikan penularan virus COVID-19. Hanya dengan kesatuan hati dan tekad kita mampu menang. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-64. Beliau ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita menyambut Hari Kebangsaan ke-64 pada 31 Ogos ini. Dalam menghargai erti kemerdekaan kali ini, beliau ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia khasnya di Pahang untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang dikecapi hari ini. Katanya semua ini adalah berkat pengorbanan serta perjuangan tokoh-tokoh seperti pemimpin yang terdahulu seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Gajah yang mempertaruhkan darah dan nyawa demi mempertahankan tanah air tercinta daripada belenggu penjajah. Beliau berkata, namun cabaran yang dihadapi pada kali ini agak berbeza kerana terpaksa berhadapan dengan musuh yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, iaitu virus COVID-19. Justru katanya rakyat diharapkan dapat membentuk kesatuan hati dan kesatuan tekad bersama-sama dengan kerajaan Pahang untuk menghentikan penularan virus COVID-19 ini. Mungkin ramai yang tidak mengenali nama Muhammad Rasul Abdul Salam, tetapi jika disebut Mat Kilau, sememangnya sinonim dengan kisah kepahlawanan negara dalam menentang penjajah Inggeris ketika penghujung era 1800. Namun dalam penentangan itu tersimpan 1000 kisah yang diperjuangkan bersama-sama ayahnya Tok Gajah dan sahabat mereka Tok Bahaman. Dilahirkan pada tahun 1865 di Pulau Tawa Jerantut, anak kepada pasangan Tok Gajah atau nama sebenarnya Rasul Abdul Salam bersama isterinya Teh Mahda Tok Kaut, merupakan seorang yang hebat dan disanjung sejak kecil lagi sehingga membawa gelaran Mat Kilau. Dikenali dengan pelbagai nama panggilan iaitu Mat Dahan ketika beliau menetap di Rompin, Mat Dadu ketika berada di Kuala Pahang Pekan. Ketika berada di Kuantan pula beliau digelar Mat Siam. Di Gambang beliau dikenali sebagai Mat Din dan gelaran Mat Ibrahim pula tercatat pada dokumentasi geran tanahnya pada tahun 1953. Gelaran yang berbagai tersebut digunakan ketika beliau berundur daripada penjajah British yang memburunya bertujuan untuk melindungi identiti sebenar. Galeri Mat Kilau yang diilhamkan oleh cucunya sendiri iaitu Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Garuda Kuantan, Tuan Haji Al-Hamadi Abu Bakar, menyimpan pelbagai khazanah, gambar dan keris peninggalan oleh pahlawan itu. Tuan Haji Al-Hamadi berkata, Mat Kilau akhirnya muncul pada tahun 1930 di Kuantan dan dikenali sebagai Mat Siam sebelum membuka gelanggang silat selain menjadi rujukan masyarakat setempat dalam soal keagamaan. Pada tahun 1969, Mat Kilau kemudian mengambil keputusan untuk mengumumkan status sebenar sebagai pahlawan Melayu tersohor dan pengumuman tersebut dibuat di lokasi kelahirannya iaitu di Pulau Tawa Jerantut. Maka atas desakan saudara mara yang merasakan bahawa dia ialah Mat Kilau, maka Mat Kilau pun mengisytiharkan diri. Dia ialah Mat Kilau anak Tok Gajah. Dan semasa hari pengisytiharan tersebut, beliau mohon supaya dibawa ke Pulau Tawa Jerantut, tanah kelahirannya.
di Masjid Pulau Tawar, Masjid Lama, Mak Kilau selepas sembahyang Jumaat telah mengisytiharkan diri bahawa dia ialah Mak Kilau anak Tok Gajah. Semangat juang dan patriotisme yang jitu di dalam diri pahlawan ini perlu dijadikan ikutan dalam ketaatan dan kepatuhan kepada agama dan bangsa dalam memperjuangkan kebebasan bangsanya daripada dijajah Inggeris pada ketika itu. Kecekalan dan kesetiaan tersebut sangat relevan dalam situasi ketika ini, khususnya perjuangan mendapatkan kebebasan dalam pandemik yang membelenggu seluruh rakyat yang sekaligus meragut kebebasan rakyat di bumi sendiri. Justru perjuangan dengan semangat yang tinggi perlu diteruskan sehingga kita benar-benar meraih kejayaan dalam pelbagai aspek. Iaitu yang pertama, Mak Kilau beritahu jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara. Mak Kilau beritahu bahawa jaga agama dahulu. Bila kita menjaga agama, insya-Allah barulah dia akan timbul semangat jati diri yang terurus dengan baik. Jaga bangsa, jaga keluarga. Keluarga ni pun bermaksud kenalah di zaman ini sekarang, di zaman wabak ni, kita perlu menjaga keluarga kita. Peluang sambutan kemerdekaan dalam pandemik ini harus dihayati dan difahami sedalamnya untuk membuka mata hati dalam menyatu padukan semua peringkat masyarakat untuk sama-sama berjuang selain patuh kepada kepimpinan negara ketika ini. Mak Kilau merupakan anak jati Pahang yang taat dan patuh kepada agama, yang berjuang demi bangsa dan negara, perlu dicontohi dan semangatnya dapat diguna pakai dalam apa sahaja situasi dan perjuangan. Mengamuk biar berpada, berundur biar berjasa. Selangkah bertapak tak semestinya menang. Bila langkah berundur tak semestinya kalah. Itu antara ungkapan yang ditinggalkan Mat Kilau sebelum menghembuskan nafas terakhir pada usia 104 tahun pada tahun 1970. Jasadnya disemadikan bersebelahan pusara ibunya, Tih Mahda Tok Kaut di Pulau Tawar Jerantut. Sungguh perjuangannya tiada penghujung, menjadi legasi anak cucu pada hari ini, meneruskan perjuangan di bumi luas terbuka bersama pembangunan dan segala cabaran mendatang. Pahang mencatatkan sebanyak 798 kes baru COVID-19 hari ini, dengan Kuantan terus menjadi daerah tertinggi bilangan kes. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 420 kes baru, diikuti Temerloh 100 kes dan Bentong 71 kes. Selain itu, Cameron Highland mencatatkan sebanyak 56 kes, Rompin 46 kes, Lipis 45 kes, Bera 26 kes, Pekan 23 kes, Maran 11 kes dan Jerantut serta Raub masing-masing 1 kes. Pada hari ini juga terdapat 7 kematian akibat COVID-19 dan 3 kluster baru, iaitu kluster Kampung Sungai Sia Raub, kluster Ladang Seri Telang Lipis, kluster Ladang Renjuk Bentong. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Pahang meminta agar orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Walaupun beberapa kelonggaran sekatan pergerakan diberikan kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, namun ia tidak bermakna orang ramai kebal daripada jangkitan COVID-19. Justru terus amalkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail menghadiri majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-64 malam tadi. Majlis yang berlangsung di Masjid Mak Tafiz Negeri Pahang tersebut
Dimulai dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa yang dipimpin oleh Ketua Pegawai Eksekutif Mat Tafiz Negeri Pahang yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Khalil Muhammad Zari Al-Hafiz. Majlis kemudian diteruskan dengan solat maghrib dan solat hajat dengan pimpinan Ustaz Muhammad Syahid Sabri Al-Hafiz dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Turut hadir yang berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, yang berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang dan Ahli Parlimen Pekan, yang berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Kira-kira 50% rakyat Pahang berusia 18 tahun yang layak untuk menerima suntikan vaksinasi COVID-19 telah lengkap menerima 2 dos vaksin berkenaan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkata, bagi menyelesaikan masalah rakyat yang belum menerima vaksin, beberapa langkah dan usaha telah dilaksanakan. Antaranya memberikan suntikan vaksin secara terus seperti program outreach dan akan pergi ke kampung-kampung untuk memberikan suntikan vaksin. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada majlis penyampaian hadiah pertandingan syarahan manhaj Rabbani Ummah Berkualiti sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Pahang di Mahat Tafiz Negeri Pahang semalam. Sementara itu, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad di atas kejayaan mengadakan pelbagai program walaupun berhadapan dengan kekangan akibat wabak pandemik COVID-19. Walaupun penganjuran program sebegini terpaksa diubah mengikut kesesuaian norma baharu, akan tetapi ia bukan penghalang kepada penganjuran program yang bermanfaat untuk pelajar khususnya. Penganjuran ini perlu bagi mencungkil bakat anak-anak muda walaupun penganjurannya berbeza dari sebelum penularan COVID-19. Apa yang penting, ia dilaksanakan dan dapat menyediakan medan untuk anak-anak pelajar mencungkil bakat yang ada. Sebuah wakaf yang dibina di perkarangan rumah dihiasi bendera serta potret-potret pemimpin negara menjadi tempat bagi Tuan Syed Zain Syed Mahazar mencurahkan rasa patriotik yang tebal di kalbu. Penduduk jati Kuala Pahang berusia 69 tahun ini berkata, harga kemerdekaan yang tidak mungkin dapat dinilai terutamanya generasi masa kini hanya dapat dilihat melalui kibaran bendera mahupun laungan merdeka semata. Mula saya balik dari Kuala Lumpur ke Pahang 2011. Jadi saya balik ke tempat kampung saya sendiri. Sebelum semasa saya di Kuala Lumpur ni, kampung saya ni adalah jagaan keluarga saya daripada 1930, Syed Muhammad Pengeluh Pertama, dan abah saya Presiden Bakal Kaunsil Syed Mahazar. Jadi saya melakukanlah kehendak yang apa di hati saya. Saya daripada bujang dulu, saya keluar pergi Kuala Lumpur, tetapi saya hendak sangat balik ke kampung. Akhirnya dapat jugalah menerima hakikat niat saya. Saya suka melakukan untuk kebaikan keluarga-keluarga saya. Saya minat cara duduk, cara lama. Saya pun pernah, masa budak-budak dulu, pernah kerja nelayan. Semua saya melakukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang Ucom di rumahnya. Sementara itu, bercerita lanjut, sempena dengan bulan kemerdekaan ini, beliau yang juga bekas penjawat awam berharap agar apa yang dilakukan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan menghargai sejarah dan nikmat kebebasan yang dikecapi sehingga hari ini. Masih ramai rakyat, khususnya golongan muda, yang gagal menghayati erti kemerdekaan yang sebenar dan tidak mahu menelusuri kembali sejarah perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Penghayatan ini perlu bagi memberikan suntikan semangat
dan bersama berusaha mengekalkan keamanan dan kesejahteraan yang dipertahankan oleh pejuang kemerdekaan sejak dahulu lagi. Menurutnya, segala isu dalaman termasuk penyatuan kaum seharusnya diselesaikan dan pertelingkahan yang berlaku harus segera dihentikan demi mencapai hasrat untuk melihat negara ini terus maju dan membangun seiring dengan keamanan yang dimiliki. Dalam pada itu, bercerita mengenai kibaran jalur gemilang, beliau berkata ada segelintir pihak yang kurang mempunyai jati diri sebagai rakyat yang sayangkan negara apabila tidak mengibarkan jalur gemilang ataupun bendera di premis masing-masing walaupun pada sambutan bulan kebangsaan. Lebih mengecewakan, katanya, terdapat pihak yang hanya mengharapkan bendera percuma diberikan setiap kali tiba sambutan kemerdekaan. Seharusnya sikap mengibarkan bendera itu disemai dan dijadikan satu budaya setiap kali menjelang sambutan bulan kemerdekaan tanpa perlu menunggu kempen yang dianjurkan kerajaan. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama unit komunikasi dan media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Assalamualaikum.